Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Iskandar Malaysia mencatat pelaburan komited sebanyak 40.3 bilion ringgit, manakala pelaburan direalisasikan mencecah 22.5 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga September lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu semasa mempengerusikan mesyuarat ke-33 ahli pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA. Mesyuarat terus membincangkan isu-isu berkaitan hala tuju dan inisiatif yang telah digariskan untuk Iskandar Malaysia, termasuk zon ekonomi khas Johor Singapura yang akan memberi anjakan kepada ekonomi negara. Dalam konteks negeri Johor, pelbagai projek baharu dan sambungan yang diumumkan dalam Belanjawan 2025 perlu disambut dengan pelaksanaan segera dan berkesan. Johor juga perlu memanfaatkan kepengerusian ASEAN 2025 berikutan beberapa mesyuarat yang akan dianjurkan di negeri tersebut. Malaysia kini diiktiraf sebagai negara rakan BRICS, turut diiktiraf 12 lagi negara lain. BRICS Info menerusi X-nya memaklumkan pakatan itu secara rasmi tambah 13 negara sebagai negara rakan dalam pakatan itu meski belum lagi sebagai ahli penuh. Selain Malaysia, negara-negara yang terlibat adalah Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia dan Kazakhstan. Juga Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. BRICS dipengerusikan Rusia turut merangkumi Brazil, India, China dan Afrika Selatan. Ia secara kolektif menyumbang 1/5 kepada perdagangan global. Baik, negara berpeluang mempelajari pelbagai aspek pengurusan bencana daripada negara ASEAN menerusi mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana. Bagai perkongsian daripada negara berkenaan amat bermanfaat kepada Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Tom Azzaimidi berkata, menerusi kerjasama dan perkongsian kepakaran, Malaysia berupaya membina serta meningkatkan keupayaan rantau ASEAN. The challenge of climate change has highlighted the urgency of our efforts in disaster resilience. Unpredictable weather patterns and more frequent extreme events make a unified regional response more crucial than ever. Malaysia remains dedicated to strengthening our collective resilience, grounded in solidarity and mutual support. Jelasnya, Kuala Lumpur akan terus menyelaraskan strategi dari Persidangan Menteri Asia Pasifik mengenai pengurangan risiko bencana yang berlangsung di Manila baru-baru ini. Baik, Kementerian Kerja Raya telah menetapkan garis panduan bagi prosedur pemasangan utiliti di Jalan Persekutuan untuk mengelakkan kejadian tanah jerlus akibat kebocoran paip utiliti. Menteri Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, pasangan utiliti di dalam rizab Jalan Persekutuan perlu mematuhi garis panduan dan keperluan teknikal yang telah disyaratkan pihak Jabatan Kerja Raya JKR. Prosedur operasi standard juga meliputi pelaporan kerosakan pada sistem perpaditan dan tindakan pembaikan yang diperlukan. Bagi mengelakkan kejadian tanah jerlus disebabkan oleh kebocoran paip utiliti, KKR telah mempunyai garis panduan prosedur pemasangan utiliti jalan persekutuan yang mana pemasangan utiliti di dalam rizab jalan persekutuan perlu mematuhi garis panduan dan keperluan teknikal yang telah disyaratkan oleh pihak JKR. Pemantauan dan penyelenggaraan secara berkala juga dibuat oleh syarikat konsesi yang telah dilantik oleh KKR bagi memastikan jalan dalam keadaan baik termasuk sistem peparitan. Dalam perkembangan berkaitan, laporan penuh kejadian tanah runtuh di Taman Melawati Hulu Kelang akan dibentang pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Selangor dalam masa terdekat. Menteri Besar Datuk Seri Amuruddin Syari memaklumkan dapatan laporan berhubung punca bencana itu masih diteliti sebelum dibentang dan dibincangkan untuk tindakan lanjut. Beliau turut memaklumkan lokasi insiden disahkan selamat dan penduduk terjejas yang dipindahkan sementara telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Majlis Perbandaran Ampang Jaya juga telah membina tembok penghadang yang boleh mengurangkan kesan buruk sekiranya gelongsoran tanah berlaku semula.
Sebelum ini beliau dilaporkan berkata Jabatan Mineral dan Geosan sedang menjalankan siasatan terperinci di kawasan tanah runtuh di Jalan E6 Taman Melawati sebelum laporan penuh berhubung kejadian dikeluarkan. Projek pembangunan semula stesen KL Sentral dijangka dimulakan awal tahun depan. Setakat ini, syarat serta ketentuan untuk projek pembangunan semula perkongsian awam swasta masih dalam rundingan antara unit perkongsian awam swasta dan pemaju. We hope that the negotiation can be completed but within this year. That means within the next 2 to 3 months. And hopefully we can launch the project. If not end of this year, then early next year. Beliau turut memberi jaminan KL Sentral terus beroperasi seperti biasa sepanjang projek pembangunan semula tersebut. Usaha menangani penyelewengan beras putih negara terus diperhebat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Arthur Joseph Kuruk berkata, satu peraturan khusus akan diwujudkan bagi tujuan itu. Siasatan juga akan dilakukan terhadap beberapa kilang padi yang didakwa menukar beras tempatan kepada beras import. Pertama, kita kena siasat dulu. Minta bahagian kawal selia padi beras dan sebagainya untuk pergi ke kilang-kilang melawat. Adakah betul bahawa tuduhan itu ada campuran di antara beras putih tempatan dan beras import berlaku? Dan sekiranya berlaku, kita perlu mewujudkan peraturan yang baru untuk memastikan bahawa beras putih tempatan itu mesti ada bekalan akses untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Agenda Pembangunan Mampan 2030 dan Matlamat Pembangunan Mampan SDG kekal sebagai fokus utama dalam penyediaan rancangan Malaysia ke-13. Kesediaan itu selaras seruan Perdana Menteri untuk mengintegrasikan SDG ke dalam dasar pembangunan negara. SDG haruslah terus ditingkatkan terutamanya dalam kalangan masyarakat. Aspek seperti kemampanan, kesejahteraan, persekitaran yang terjamin dan perubahan iklim perlulah diberi perhatian dalam merangka RMK 13 selaras dengan ekonomi madani. Kadar inflasi bagi September 2024 turun pada 1.8% berbanding 1.9% bulan sebelumnya. Bagaimanapun, indeks bagi bulan lepas meningkat sedikit kepada 133.2 mata daripada 130.8 mata pada September 2023. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan didorong kenaikan dalam kumpulan utama antaranya penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan serta perkhidmatan. Kumpulan makanan dan minuman yang menyumbang 29.8% daripada keseluruhan wajaran indeks harga pengguna IHP meningkat 1.6% pada September 2024. Kadar sama dicatatkan pada Ogos. Inflasi bagi suku ketiga 2024 kekal stabil pada 1.9% seperti direkodkan pada suku kedua. Inflasi teras meningkat pada kadar lebih perlahan sebanyak 1.8% untuk bulan dikaji. Sementara itu, kebanyakan negeri mencatatkan kadar inflasi di bawah paras nasional 1.8% kecuali Pulau Pinang, Pahang, Sarawak dan Selangor. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.8% tahun ini disokong keadaan ekonomi yang dinamik. Ketua Ahli Ekonomi Alians Asia Tenggara Ludovic Subran menjelaskan pertumbuhan akan dipacu ekspor yang bertambah baik serta permintaan dalam negeri yang kekal berdaya tahan. Peralihan kepada tenaga lestari berpotensi memberi nilai tambah kepada ekspor seiring keperluan global yang semakin meningkat. Malaysia juga wajar memanfaatkan kepakaran dan kedudukannya yang strategik dengan menumpukan ekspor bukan barangan seperti perkhidmatan. Could get a lot more outsourcing from companies in Malaysia for high value added stuff beyond manufacturing. So this is not here because it's only goods. But I would say tax advice, legal advice, everybody speaks English here. So you could have even more, higher value call center type of stuff in Malaysia for the sub-region.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.